Okey. Betul-betul lambat kelas 10:30 malam. Okey. So tajuk hari ini unit 4. Okey. Unit 4. Tingkatan 5 lah. Penggunaan sumber dan penyebaran maklumat. Penggunaan sumber dan penyebaran maklumat demi kesejahteraan sejagat. Nampak? So the last class you studied about PMK. Last class itu cikgu rujuk Okay, last class itu kamu belajar tentang penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. So that means produk elektronik lah, gadget. How to use gadget secara beretika atau secara bermoral. Gadget means kita akan tengok internet dan sebagainya. So you dah habis benda itu. Sekarang tajuk Form 5, dia continue dekat Form 5 adalah, so bila kita guna gadget semua, there be millions of information, terlalu banyak maklumat akan masuk. So today we are going to study about that maklumat lah, from where you get the maklumat, and then of course you will share info with people, you will share news with people. Understand? So tajuk dia adalah penggunaan sumber dan penyebaran maklumat demi kesejahteraan sejagat. Nampak? Okey so ini Form 5 punya topik Nampak? So maksudnya kalau habis hari ini then essay kita akan buat nanti another day. Lepas itu maksudnya kita sudah habis 8 topik. 8 topik out of 24 topics. So 1/3 kita nak habis lah. 1/3 daripada syllabus kamu. Understand? So we have to rush lah. Boleh Okay. So thank you for your cooperation. You are very good students. Understand? Of course, God bless you all. Understand? Sebab you sacrifice. Where other people, dia ada function, dia pergi mana ke. Nampak tu? Cuti lah, vacation lah, understand? But you are in the class, good. Okay, may God bless all of you lah. Okay, so we go for topic. Okay. Okay, so penggunaan sumber dan penyebaran maklumat demi kesejahteraan sejagat. Nampak tu? Okay, so you tahu sumber means adalah source. From where you dapat maklumat lah, source atau punca. Nampak tu? Boleh Okay, so untuk lepas kamu dapat maklumat atau berita, kamu akan sebarkan. Of course, kamu akan share atau kongsi dengan kawan-kawan kamu lah. Understand? Okay, so macam mana kamu nak gunakan, get from the right source, sumber yang betul, dan you sebarkan maklumat. So bila kadang-kadang you dapat, you tak tahu sumber dia, kesahihan dia, jangan sebar lah. Boleh sebab itu you boleh nampak. Tidak pasti jangan kongsi. Nampak Okey. Dan isu berita palsu semua adalah isu hangat Boleh Okey, so nilai yang dia bagi untuk topik ini adalah rational, kejujuran, nilai berdikari, nilai kebebasan dan nilai hormat. Understand nampak tu. Boleh Okey, the first thing you supposed to know. Contoh sumber dan maklumat yang sahih. Sahih means sah, benda tu betul. You pasti benda tu adalah betul. Nampak sahih. Understand? So contoh sumber dan maklumat yang sahih means, okay, the first one adalah kamu boleh nampak dekat sini, laporan penyelidikan. Laporan penyelidikan. Nampak tu? Okay, laporan penyelidikan. Okay, laporan penyelidikan means dalam bahasa Inggeris kita panggil research report. So buat research. Okay, so laporan penyelidikan so your report dia ada 3 lah yang diberi dalam buku teks, iaitu journal, article and thesis. Understand? Okay, nampak. So cikgu beritahu kamu lah. Yang ni adalah university level lah. Understand? You baru SPM pun mereka sudah masukkan ini dalam sukatan kamu. Okay, so university bila you belajar dekat university, kamu akan buat research. Understand? So
apa maklumat yang kamu dapat itu, kamu kena laporkanlah, buat laporan dia, report. So research report. So kita ada journal, artikel, thesis. Ini semua adalah sumber maklumat yang betul-betul sahih. Azan, sebab journal ini kalau kamu tengok, journal is like actually it start from article lah. Artikel journal ini semua dibuat oleh lecturer university. Lecturer means masters, PhD holder semua. Mereka do research. Understand? So mereka buat penyelidikan. So then after that mereka laporkan. So actually it start from article lah. They will do article. So mereka keluarkan satu artikel. Understand? Artikel lah. Dan artikel beberapa lecturer, let's say ada 10 lecturer buat artikel, keluarkan artikel berkaitan dengan sesuatu bidang lah. Understand? So maksudnya yang keluarkan artikel itu adalah orang yang pakar atau mahir dalam sesuatu bidang. Contohnya cikgu-cikgu pun ada buat penyelidikan, tapi kita punya penyelidikan dipanggil sebagai kajian tindakan. So we do research. So we keluarkan artikel, let's say lah, kajian tindakan kita lah, itu satu artikel lah kita keluarkan, dan beberapa cikgu buat, let's say ada 10 orang cikgu buat, kita compile, dia sudah jadi journal. So kita memang ada journal dalam education. Understand? So kita ada journal pendidikan ada. Understand? Contoh journal pendidikan adalah macam baru-baru ini yang COVID kan, semasuk ada cikgu yang buat research dalam bidang pendidikan. Maksudnya ini lecturer buat kan. Lecturer means adalah university lecturers lah. Akan buat, iaitu dalam fakulti pendidikan dia buat lah. Cabaran mengaplikasikan kaedah pembelajaran di sekolah luar bandar semasa pandemik dari perspektif guru. Ini salah satu tajuk lah. Nampak tu? So they do research. Macam mana kita nak apply pembelajaran di sekolah luar bandar, macam mana semasa pandemik. Understand? So they do research lah. Nampak tu? So they come out with article. So banyak cikgu buat artikel, banyak pensyarah fakulti pendidikan buat, then they will terbitkan journal lah. They will compile together. Understand? So that means the article and journal normally ini untuk pengetahuan kamu lah. Kalau bapa kamu ni lecturer semua, definitely they know what is journal and what is article lah. Understand? Then after that, students university student university yang buat degree ke, masters ke, atau buat PhD, student, ini pelajar. Mereka nak habiskan pengajian mereka, mereka kena submit thesis mereka. Penyelidikan jugalah mengenai sesuatu topik. So mereka buat secara akademik, memang kajian betul-betul. So maksudnya maklumat yang palsu will never be there lah. So maksudnya ini memang betul-betul research secara mendalam dibuat. Maka of course lah, before mereka terbitkan benda itu semua, mereka tahulah benda tu memang sahih sangat. So you boleh percaya. So laporan penyelidikan, journal, artikel dan thesis semua. So kalau you tak ingat journal, artikel, thesis, at least remember laporan penyelidikan sufficient enough. Sumber maklumat yang sahih. Understand? Okay, nampak. Sebab orang buat penyelidikan. Understand? Okay, nampak. Boleh? Okay, nampak. Edaran kerajaan. Ini government punya. Ini dua-dua government. Surat edaran kerajaan. Zen. Lepas tu surat berkeliling pun ada. Surat edaran kerajaan, surat berkeliling. Okey, contoh surat edaran kerajaan adalah, semasa PKP mereka nak laksanakan sistem di mana berapa peratus pekerja mesti ada dekat office. Berapa orang mesti kerja daripada rumah. Understand? So arahan kehadiran bertugas semasa PKP iaitu peraturan kawalan pergerakan bersyaratlah, diperketatkanlah pada masa itu berapa persen kaki tangan kerajaan perlu hadir ke pejabat, dan yang lain berapa orang kena buat dekat rumah, siapa yang wajib, all that they will come out with a surat.
dan mereka edarkan, so we have to follow lah. Dan kadang-kadang kita panggil dia juga sebagai surat berkeliling. So we wait for arahan government lah. So kalau dia berita dah keluar dekat ini, memang betul lah sebab ini memang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. So tak boleh dipertikaikan lah. Understand lah? Maksudnya government. So tak boleh pertikaikan. Then after that kamu ada kitab buku ilmiah. Buku ilmiah means adalah buku akademik. Buku akademik. Belajar dekat universiti punya lah, akademik punya buku lah. Understand? Nampak tu? Bukan komik semua. Kartun semua tak ada. Ini buku ilmiah means akademik, 100% akademik. Buku teks kamu tahulah. Boleh. And then laman sesawang yang diiktiraf. Webpage yang diiktiraf. Memang betul. Itu semua okey. Then juga daripada individu. Maklumat itu adalah daripada individu atau pihak berautoriti. Berautoriti maksudnya pihak berkuasa lah. Bukan pihak berkenaan. Pihak berkuasa. Dia ada authority dia. Understand? Okay, then the last one kita ada encyclopedia. Encyclopedia means is like a set of books lah. Kita panggil dia macam dalam bentuk, dia keluar dalam banyak jilid. Okay, apa ada dalam encyclopedia adalah dia ada maklumat, banyak maklumat tapi ringkas. Dan dia meliputi semua cabang ilmu. Apa you mau, maklumat, tapi dia akan bagi ringkasan maklumat dia. You want to know about something means very ringkas saja maklumat dia. So encyclopedia. Dan kita ada satu encyclopedia means kadang-kadang you boleh nampak orang-orang yang berpendidikan tinggi semua, kamu boleh nampak rumah dia penuh dengan buku. Sometimes it's encyclopedia. Tapi sekarang sudah canggih lah. Kita pakai TMK, maka kita ada satu encyclopedia. Saya nak tanya you lah, you tahu atau tidak encyclopedia? Bebas. Any one of you know what is encyclopedia bebas dalam internet? Dewa? 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 Mirsya? Sir? Dewa, encyclopedia bebas tahu tak? Not very sure, sir. Not very sure. Okay, tengok sini ya. Encyclopedia bebas means ini ada dalam internet. Kita panggil dia, ini kamu mesti mau tahulah. Kita panggil dia Wikipedia lah. We want to know about something means information about that part. Benda itu, dan dia ada macam like artikel lah, you boleh baca. You will get to know. Encyclopedia. Ini memang berasal daripada buku lah. You want to know about anything lah. Dia ada selalunya A to Z lah. A to Z. You nak tengok under A, sesuatu bahan you nak cari, maklumat you nak cari, boleh. Dia ada encyclopedia bebas. Dan dalam komputer kita ada, dalam internet kita ada Wikipedia. Wikipedia ini adalah encyclopedia bebas. Azan, okey, nampak. You boleh cari apa-apa maklumat. Azan, okey, nampak tu. Boleh. Okey, dan so ini adalah source, punca atau sumber maklumat yang sahih. Ini tak boleh tipu punya lah. Maklumat ini dia tak boleh keluar maklumat palsu. Sebab ini semua adalah yang sahih. Boleh dipercayai. Itu laporan penyelidikan universiti buat. Either pelajar buat tesis, yang lecturer semua buat jurnal atau artikel. Dan kerajaan keluarkan surat edaran dia, ada surat berkeliling dia. Kitab, buku ilmiah dan buku teks. Ini semua memang sahih. Maklumat memang mereka kaji. They cannot simply put maklumat dalam sana, salah tau. Dan laman sesawang yang diiktiraf, webpage yang diiktiraf, individu atau pihak berautoriti. Dan encyclopedia. Ini adalah sumber dia lah. Dapat maklumat yang sahih. Okay, next. Ini semua kadang-kadang kamu boleh gunakan sebagai contoh tau. Bila kamu tulis essay kamu. Understand? Apa bahan yang ada dalam textbook, bila you baca setiap muka surat, make sure that you know each and everything. Understand? Precise reading. Understand? Okay, nampak. Okay, next. Tata cara. Ya, tata cara. Okay, tata cara. Tata cara means, apa tu tata cara dalam bahasa Inggeris?
Mirsha, any idea what is tata cara in English? So is it like etika? Ways lah. Etika means apa itu? Bermoral lah, something like that. Ways, dia ada cara, ways lah. So yang ni adalah kita panggil dia dalam bahasa Melayu procedures. Ini prosedur lah. SOP semua kamu tahu. Itu tata cara lah. Maksudnya cara dan peraturan buat sesuatu lah. Tata cara. Prosedur, kita panggil prosedur. Standard operational procedure lah, SOP kan. Itu memanglah tata cara. So semasa PKP apa tata cara dia? Dalam kereta dia ada SOP kan. Pada permulaan dia bagi 2 orang saja duduk, satu duduk depan, satu duduk belakang. Lepas tu seorang saja boleh keluar satu kali azan. So you boleh nampak dia already set the tata cara, prosedur untuk keluar. That means cara dan peraturan. Nampak tu tata cara. So tata cara gunakan sumber. Maksudnya bila kamu dapat sumber, bila kamu nak dapatkan sumber, apa prosedur dia, dan bila kamu sebarkan berita tersebut, apa prosedur dia. So saya nampak dalam buku dia ada 10. Dan apa yang saya boleh nampak adalah the first 3 so cikgu beritahu kamu the first 3 here adalah the first one, sumber, source. So when you take information from a source, you nak dapatkan daripada informasi daripada sumber means what you supposed to do? You kena pastikan kesahihan maklumat tersebut. So you kena tentukan kesahihan maklumat tersebut. Maksudnya pastikan maklumat itu memang diakui benar, sah, betul. Memang you pastilah. So pastikan kesahihan sesuatu maklumat from source. And you know where to get the sahih punya, right? Contoh adalah daripada 6 perkara ini semua selalunya dia adalah betul. Yang boleh dipercayai. Nampak? Okey, nampak sahih. And after that, another one nak dapatkan maklumat. So kadang-kadang kamu terima berita, right? You mahu tahu benda tu betul atau salah. So you dapatkan pengesahan daripada pihak yang berkaitan. Pihak yang berkaitan means pihak berkuasa normally lah. Understand? Pihak berkaitan. Azan, okey, nampak. Kadang-kadang even kita dapat berita, let's say saya kerja dekat syarikat surat khabar, dapat satu berita lah. Saya akan call dan tanya minister tersebut. Betul ke ni? Encik Datuk, yang ni betul lah. Understand? You get a confirmation. Okay, then only proceed. Kalau tidak, habis. Oh, tak boleh. You kena dapatkan kesahihan daripada pihak yang berkaitan. Nampak tu? Ini sumber, source. Another one adalah bila kita buat assignment semua, sumber rujukan. Dari mana kita dapat maklumat itu, so you kena nyatakan sumber rujukan. And normally, sumber rujukan ini dalam menghasilkan sesebuah karya kita panggil. So you mesti beritahu dari mana you dapat sumber itu. Okey, nampak tu. Okey, sumber dia. Okey, dan normally kalau buat kajian semua kita panggil bahagian bibliografi. Atau kadang-kadang rujukan, senarai rujukan. Dari mana you dapat info tersebut. Buku mana, muka surat apa. Azan, okey, nampak. Ini adalah, tiga-tiga ini adalah student sumber. Prosedur. Sumber dia. Dari mana you dapat sumber dia. So pastikan sumber dari mana, sahih atau tidak. Dan dapat sesuatu, get a confirmation, pengesahan daripada pihak yang berkaitan, dan nyatakan bila dalam kamu menghasilkan karya semua, nyatakan dari mana you buat rujukan tersebut untuk reference. Ambil gambar pun kita letak sisi exam paper. Kalau letak gambar, kita mesti beritahu gambar tu dapat daripada mana sumber. Tapi kadang-kadang cikgu semua main hantam saja letak gambar dalam exam. Tetapi the real one like
lembaga peperiksaan ke atau Majlis Peperiksaan Malaysia ke buat majlis peperiksaan tu STPM semualah. Lembaga tu daripada UPSR sampai Form 5 lembaga peperiksaan Malaysia lah. So bila mereka ambil gambar semua dalam untuk soalan, memang mereka beritahu sumber daripada mana dia dapat. Kalau dia letak artikel apa-apa, dia letak sumber dari mana dia dapat. Understand? Is a must. Understand? So ini sumber. Sudah dapat maklumat kan? Next adalah apa? You menyebarkan. So bila you menyebarkan, you jangan buat benda-benda inilah. Prosedur cakap jangan buat benda-benda ini. Nampak tu? Okey, apa benda-benda yang tak boleh buat? You jangan sebarkan berita atau maklumat yang bukan dia letak positif sebarkan berita atau maklumat yang tidak So bila you dapat any maklumat, pastikan kalau dia tu sensitif, don't spread. Understand? So jangan sebarkan. Okay, so dalam Malaysia kamu mesti tahu apakah isu-isu sensitif. Is a must for you. Understand? Okay. Normally paling senang kita boleh ingat adalah kalau dia tanya soalan, takkanlah dia mau tanya structure sampai semua dia tanya, tak ada lah. Mungkin dia tanya maksimum 3 isu lah. Kalau 3 isu means you remember 3R lah. From there, 3R means don't race punya. Anything race, perkauman, jangan buat. Anything religion, jangan buat. How to remember the facts lah. Religion means agama. And another one is royalty. Royalty. Royalty ni lebih kepada kerajaan lah, institusi diraja. Understand? Ini semua ini semua isu-isu. Tapi actually got a lot. Faham? Tapi ini 3 kamu boleh ingat, baguslah. Contohnya race means macam kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra, Sabah Sarawak semua engkau tak boleh persoalkan. Nampak itu isu sensitif. Nampak tu. Itu race lah. Religion means like kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. You tak boleh persoalkan benda itu. Dan kita ada kebebasan beragama dalam Malaysia. Kamu mesti tahulah. Macam mana pun yang bukan Muslim, kita tak boleh sebarkan agama kita, preach agama kita kepada orang Muslim. Itu tak boleh. Ada dalam perlembagaan. So kita kena ikut isu sensitif. Benda-benda macam ini. Okey. Yang royalty ni adalah kedudukan raja-raja Melayu. You tak boleh persoalkan benda-benda ini. Lepas tu ada lagi banyak perkara tahu. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, isu kewarganegaraan, semua itu kita tak boleh persoalkan. Nampak tu? Isu sensitif. So jangan sebarkan. Bila you dapat news, jangan sebarkan. Jangan sentuh race lah. Understand? Sebab dia sensitif. Boleh Okey, nampak. Dapat Okey. Jangan sentuh race. Keep it to yourself. Azan, okey, nampak. Okey, next. Dapat info, janganlah elakkan daripada memuat naik. Memuat naik kamu tahu upload lah. Azan. Isu negatif, kurang sopan atau kita panggil lucalah, pornografi melalui laman sosial. So you ada Facebook dan sebagainya, Twitter and all that. Make sure that jangan muat upload isu sensitif, isu negatif, kurang sopan atau pornografi lah. Jangan buat. Okay, then after that, bila dapat berita semua, elakkan daripada membuat serangan peribadi. Understand? Personal attack terhadap pihak yang lain. Pihak yang kamu tak suka, kamu attack dia betul-betul. Serangan peribadi. Ni kadang-kadang ahli politik suka buat benda ni. Kita tengok benda ni semua. So kadang-kadang kita rasa mereka pun kena masuk kelas moral belajar lah. Understand topik ini. Jangan buat serangan peribadi terhadap pihak yang lain. Jangan buat. Understand? Malu. Understand? Leaders supposed to show example. Kepimpinan melalui teladan lah. Understand? Tapi kadang-kadang too bad lah. Too shameful also. Okay, next. Tidak memanipulasikan. Dapat berita, jangan memanipulasikan sesuatu isu untuk kepentingan diri. Okay, manipulasi means adalah tindakan, kamu tahu tindakan kamu dan selok belok kamu, kamu nak memperdayakan orang lain. Manipulate.
You nak memperdayakan, menipu orang. So tidak boleh memanipulasikan sesuatu isu. What issue, you manipulate isu tersebut. Nak memperdayakan orang lain. Azan, untuk kepentingan sendiri. Jangan buat. Nampak? And then dapat berita, jangan menokol tambah maklumat atau isi kandungan. Jangan menokol tambah. So maksudnya, sudah dapat berita, publish exactly lah. Jangan kamu tambah apa-apa. Api-apikanlah. Azan, jangan buat benda tu. Next, tidak menggodam. Menggoda means kamu tahulah. Menggoda means hack lah. Nampak tu? Goda means hack. So maksudnya hack means apa? Kamu menceroboh masuk dalam sistem komputer orang lain lah. Azan, you masuk, ceroboh masuk tanpa keizinan. Masuk dalam sistem komputer orang lain untuk curi maklumat ke, atau ada maklumat kamu nak musnahkan maklumat itu, atau kamu nak merosakkan maklumat tersebut. Azan, yang ada dalam sistem komputer tersebut lah. Understand? Okey, nampak menggodam. Lepas tu, atau mengeksploitasi means, kamu tahulah eksploitasi means apa? Ambil kesempatan untuk memperalatkan atau mempergunakan. So, kamu tak boleh curi maklumat dan juga mempergunakan maklumat peribadi orang lain. Tak boleh buat. Azan. Then the last one adalah tidak mencetak, don't print atau memplagiat. Plagiat ini kamu mesti tahu istilah ini. Sebab kadang-kadang kita bagi dalam karangan disebabkan oleh satu istilah dia tidak tahu, you'll be writing nonsense dalam esei tersebut. Macam ada satu ketika itu keluar apa itu, muflis. They don't know what is muflis. Kalau dia tulis bankrupt, at least mereka tahu. Mereka tidak tahu muflis, mereka tulis cerita nenek moyang. Nampak tu? So plagiat means adalah, plagiat itu adalah kamu tahu kan, kamu perbuatan meniru. You meniru perbuatan meniru, mungkin sebahagian saja you ambil atau keseluruhan karya orang lain, and you claim, you akui karya itu adalah you punya. Nampak? Ini saya punya. Actually you ambil daripada orang lain, meniru daripada orang lain. Either sebahagian atau keseluruhan. So ini dalam movie semua kadang-kadang kamu boleh nampak. They take from other movies and all that. Azan, okay, nampak tu. So perbuatan menirulah. Understand? Assignment pun sama. Plagiat. They take from the internet and all that. Cut and paste. Dan ada software untuk kita kesan sama ada mereka ada buat plagiat atau tidak. Nampak? Dapat? Okay? Okay, done. Boleh? So you boleh nampak macam mana bila cikgu mengajar setiap satu perkataan itu. So that means you baca buku teks means make sure that each and every word you know what is that. Nampak tu? Dan kadang-kala you perlukan kepakaran guru lah. So guru macam saya buat analisis, saya tahu yang the first three adalah apa? Saya kata apa ni? 3 tu. Sumber. From the sumber. Bila kita dapat, we want to get news from any source, make sure kita pastikan kesahihan dia, kita mengesah dengan pihak yang berkaitan, kita nyatakan sumber rujukan dari mana kita dapat sumber dia. Dan yang ini semua adalah bila sudah dapat news means, kita nak sebarkan news tersebut. Ini sebar punya kerja lah. Bila menyebarkan news, pastikanlah kita tak sebarkan berita atau maklumat yang menyentuh isu sensitif. Jangan muat naik isu negatif, kurang sopan, pornografi, lucalah, jangan buat. Dan jangan buat serangan peribadi, tidak manipulasikan isu tu untuk kepentingan diri sendiri, jangan menukul tambah, jangan godam. Nampak tu, godam means ceroboh masuklah dalam sistem komputer orang lain, lepas tu memperalatkan maklumat dekat sana, maklumat peribadi orang lain, dan mencetak you print atau kamu plagiat bahan tanpa kebenaran pemilik asal. Mesti tanya mereka. Without izin tak boleh. Nampak? Okey, dapat Mencetak means like buku semualah, buku rujukan pun you tak boleh simply go and photostat tau. Tapi dalam Malaysia, law ini semua masih lagi not so strict sangatlah. Azan, Okey, kadang-kadang kita photostat latihan daripada buku kerja semua. By right, mesti
Dia ada tulis dekat sana lah, tanpa izin tak boleh, tanpa kebenaran, tapi kita photostat juga. Understand? Nampak tu. Tapi kalau kamu gunakan untuk sekolah punya, kamu boleh letak edaran dalaman. So use law, okay lah. Edaran dalaman means for the personal school students, okay lah, make sense. Tapi buat duit dengan itu tak boleh. Understand? So kena tahulah mencetak, all that. Sebab kamu kena tanya kebenaran pihak pemilik asal. Boleh? Okay, nampak. Okay, dapat? Dan. Okay, next. Okay, penggunaan sumber dan penyebaran maklumat yang menggugat. Kalau menggugat means apa maksud dia? Dia mengancam kesejahteraan sejagat. Nampak? Menggugat kesejahteraan sejagat. Maksudnya, kita gunakan sumber atau kita sebarkan maklumat itu tak betul. Tak betul means penggunaan tak betul. Yang menggugat itu adalah dia ada 5, ni dia. Dan dia ada bagi huraian atau contoh untuk itulah. The first thing, kita ambil sumber, lepas tu kita sebarkan. Maksudnya kita ambil berita, kita sebarkan. Okey? Dan kita sebarkan, kita buat benda yang tak betul lah. Sebab itu dia gugat kesejahteraan. So, satu adalah kita menyentuh isu sensitif. Macam tadilah, isu sensitif. Kita tak boleh buat benda tu. Jangan sentuh isu sensitif. Dapat berita, jangan sebarkan yang isu sensitif. Sebab ia boleh gugat perpaduan. Nampak tu? Boleh contoh dia adalah macam kadang-kadang kita bagi pandangan tanpa batasan. Tak boleh lah. Bila you cakap itu kadang-kadang, bila kita cakap kadang-kadang kita sendiri boleh kontrol, no. Azan, tapi ada orang tak boleh kontrol. Benda ni not right lah. Then my fellow friends, kaum lain akan terasa. Azan. So, you tapis. Tak mau. Azan. Tapi yang ni bukan. Dia sebarkan saja. Menggugat. Sampai menggugat. So, beri pandangan tanpa batasan. Lepas tu pula, dalam dapat maklumat, dia pergi menokor tambah sehingga menimbulkan konflik perkauman. Nampak? Don't do that lah. Boleh? Okay, next. Kita dapat maklumat sumber, kita lepas tu kita sebarkan kan. So, jangan kita menggodam, hack dan menyebarkan maklumat sulit. Maksudnya kita hack means kita cuba masuk, ambil maklumat itu dan kita sebarkan. Maklumat itu adalah maklumat sulit. Itu tak boleh tahu. Maklumat sulit. Kita masuk dalam sistem itu tanpa kebenaran, lepas tu kita sebarkan maklumat sulit. Nampak tu? Contoh dia macam apa itu? So kadang-kala lah, understand. Itu macam bocorkan soalan peperiksaan all that. You go into the system, sudah masuk, you nampak kertas soalan, lepas tu you pergi sebarkan. Menyebarkan maklumat sulit. Nampak? Tak boleh lah. Understand? Okay, nampak tu. So menggodam, you ceroboh masuk, lepas tu you sebarkan maklumat sulit, tak boleh. Sulit mean sulit. So kita ada akta rahsia rasmi ya. Nampak tu. Itu semua kamu kena tahu. Boleh So contoh dia adalah menceroboh maklumat untuk kepentingan peribadi. Lepas tu kamu masuk pun, kamu pandai kamu cipta account atau identiti palsu. Maksudnya fake account or fake identity kamu create. Azan sebab kamu nak masuk. Boleh Okey, nampak. Dapat okey. Okey, nampak tu. Cipta account dan identiti palsu. Semua ini manusia zaman sekarang akan buat tahu. Azan, okey, nampak. So kadang-kadang isteri boleh create account FB palsunya. So dia letak satu Amoi punya gambar dia send, lepas tu dia masuk cuba dapatkan friendship suami dia. Lepas tu dia pun chat lah dekat sana, mau tengok suami dia macam mana. Suami kalau dia tak perasan habislah. Understand? Nampak tu. So anything is possible nowadays. Understand? So just be careful. Understand? Lepas tu you sudah cakap berlebihan dan sebagainya dan isteri sudah tahu you punya perangai tak betul, ini curang punya suami. Understand? Okay, nampak tu. So nak masuk itu suami punya, dia create
Sebab dia menceroboh masuk tanpa kebenaran lah. Dia tak beritahu suami dia pun. Something like that lah. Nampak macam spy lah. Understand? Nampak. Okay, next. Menyebarkan maklumat palsu dan tidak tepat. Itu pun sama lah. So, maklumat yang disampaikan tidak dijamin kesahihannya. Tidak tahu betul ke salah. Dan sebarkan maklumat tanpa kebenaran. All that. Maklumat palsu dan tidak tepat. Nampak? Next, memfitnah. Semalam cikgu ada ajar you apa itu memfitnah. Memfitnah means apa? Tuduhan yang diada-adakan. Tuduhan yang diada-adakan. Bukan benda yang betul. Tak buat, tapi you tuduh dia buat. So, tuduhan yang diada-adakan. Fitnah. Dan fitnah dan kamu memburukkan pihak lain. Azan, contohnya kamu menularkan fitnah, viral fitnah, dan kata-kata negatif dalam masyarakat. Understand? You sebarkan fitnah lah. Understand? Then after that, you menulis komen negatif dalam media sosial. Sebab kawan semua hantar kadang-kadang you ada post you punya komen kan. So kamu boleh nampak komen yang negatif. And kadang-kadang very racist pun ada banyak. Cikgu selalu suka baca komen tu. Azan, tengok saja. Dan komen negatif ini kadang-kadang boleh jadi cyberbully, yang body shaming and all that. Azan, okay, nampak tu. So ini semua adalah dapat berita sumber mana, lepas tu you sebarkan benda yang tak betul lah, maka dia gugat kesejahteraan. So contoh penggunaan yang boleh gugatkan kesejahteraan sejagat lah. You use in a negative way. Something like that. Soalan, topik dia. Baca topik, faham. Next, menyeleweng data atau maklumat. So maksudnya menyeleweng data atau maklumat, kamu tahulah. So kamu eksploitasi maklumat individu dan organisasi means adalah syarikat dan sebagainya lah. Understand? Mengeksploitasi maklumat individu atau organisasi. Organisasi means like syarikat. Understand? Okay, nampak tu. Organisasi lah. Maksudnya syarikat A, dia ceroboh masuk lah. Dapatkan maklumat syarikat B. Azan, untuk kepentingan diri sendiri. Something like that. Boleh, Dan after that, membocorkan maklumat penting individu atau organisasi. Bukan saja dia eksploitasi maklumat, memperalatkan, mempergunakan, tetapi ada kalanya dia maklumat yang penting dia pergi bocorkan. Nampak? Dapat? Okey. Itu menyeleweng atau data atau maklumat. Nampak? Okey, next topic. Okey, apa kesan dia? Ini sangat senang. Implikasi penggunaan sumber dan penyebaran maklumat yang menjejaskan kesejahteraan sejagat. Kalau you buat benda ini semua, apa kesan dia? So kesan dia ada 3. So kena baca soalan lah, terhadap diri, terhadap masyarakat dan terhadap negara. Dan ada isi lebih kurang sama. Nampak tu? Ada lebih kurang sama. So you tengok the first one. Implikasi terhadap diri means dia pergi sebarkan fitnah tentang saya means dia akan image dan reputasi diri saya lah. Jatuhkan image dan reputasi diri. Dan dalam negara pun ada. Sebarkan berita buruk tentang negara means the same. Jejaskan image dan reputasi tapi negara. Ini diri. Nampak? Senang. Nak ingat point. Nampak? Dan lepas tu terdedah kepada ancaman keselamatan diri. Terdedah kepada ancaman keselamatan diri. So maksudnya kamu sebarkan, orang tak suka, orang marah dan sebagainya, dia tunggu saja untuk kamu dan mereka boleh mengancam keselamatan. Then, they can hire people to kill you, all that lah. Untuk pukul you, understand? Nampak terdedah kepada ancaman keselamatan diri. Dan dia mencetuskan apa itu? Konflik diri. Konflik means adalah, kita panggil dia perselisihan. Sebarkan maklumat tak betul semualah. Understand? Nampak tu. Ini boleh menimbulkan konflik. Konflik means perselisihan. Nanti perselisihan maksudnya konflik diri. Tapi ini dalaman diri kamu dan dia boleh mewujudkan pertengkaran dan sebagainya. Konflik diri. Understand? Okey, nampak. Dan kamu kena tahulah konflik ini semua, perselisihan ini semua
kadang-kala kamu kena tahu satu perkara lah. Faham? Ini akan create misunderstanding. Nampak itu? Boleh so ada kata-kata kata ini untuk inilah single moment, a single moment of misunderstanding. Kalau ada konflik, ada misunderstanding. Ini manusia punya sikap tau. A single moment of misunderstanding is so poisonous. Racun. Poisonous. That it makes us forget the 100 lovable moments spent together within a minute. Nampak? Ini betul lah orang kata macam ni. Orang suami isteri lah. Sudah ada anak semua. Maksudnya they definitely kalau ada anak semua, they have 100 lovable moments they spend together. Tapi semua ini kamu boleh lupa just like that bila ada misunderstanding. So misunderstanding come with the conflict. So jangan ingat berita palsu semua suka-suka understand. No lah, ini semua tak ada bahaya punya. No, it can create a lot of problems. Understand? Teruskan konflik diri dan pertengkaran. Understand? Sehingga mereka boleh lupa 100 lovable moment they have. Lovable ni pun cengik. Jangan salah pula. Lovable. Betul lah. Okay, lovable lah. Understand? Nampak? Boleh moments spend together. Ini yang akan berlaku lah. Understand? Okay, so kena jaga-jagalah. Okay. Then terhadap negara, terhadap masyarakat means masyarakat berita-berita yang tak betul, negatif and all that. So mereka akan terpengaruh dengan budaya negatif. Dan ini akan menggugat perpaduan dan ketenteraman awam masyarakat. Dan dia juga menimbulkan sama, ada konflik sini pun ada konflik diri dan pertengkaran, gaduh. Ini konflik dalam masyarakat. So mungkin antara satu kaum dengan kaum lain, satu masyarakat penduduk negeri ini dengan penduduk negeri lain. Something like that, timbulkan konflik. Dan untuk negara means risiko keselamatan dan kebocoran maklumat sulit. Maklumat sulit negara itu sangat penting dan kita ada satu akta rahsia rasmi. Nampak tu? Sebab people can hack. Understand? Masuk tanpa izin dan mencuri. Understand? Dan menyebarkan. Boleh. People can hack. Boleh nampak tu. Dan after that, menjejaskan image dan reputasi negara kita. Dan kesejahteraan negara tergugat. Kesejahteraan negara tergugat means, kesejahteraan means is differing to ketenteraman. Ketenteraman atau dalam bahasa Inggeris kita panggil kesejahteraan means it can destroy the well-being of people lah. Nampak tu? Kesejahteraan negara lah. Negara means masyarakat semua termasuk dalam sana lah. Nampak? Penduduk negara kita lah. Penduduk negara kita. Masyarakat lah tu. Dia ada related dekat sini. So careful lah bila kamu bagi jawapan dan sebagainya. Sebab tu bila kamu dapat essay semua, you tahu buku teks, then you just go through sikit-sikit, kamu akan dapat banyak idea daripada buku teks kamu. Then you ubah-ubah sedikit ayat tersebut, gunakan perkataan-perkataan penting yang ada dalam buku teks untuk buat essay lah. Boleh Okay. So you have to go for reading buku teks. Masalah dengan murid-murid adalah dia tak baca buku teks secara
begitu precise secara mendalam dia tak baca. Dan kadang-kadang kita bagi dalam kelas cikgu bagi borang macam ini, suruh dia baca dan menulis, dia tak baca menulis, dia cakap dengan kawan, dia main salin saja. So dia tu tak faham apa yang dia salin. Sebab tu dia tak boleh ingat. The concentration was not there during lesson. Nampak? Boleh Okay. So at least Google Meet ini ada satu kelebihan lah, di mana apa yang cikgu cakap semua direkod. So kamu tertinggal sesuatu, terlupa, you boleh boleh tengok balik. Rewind boleh tengok balik. You can pause, boleh dengar balik. Understand? Boleh. So kita gunakan PMK secara betul. Faham? Understand? Okay, nampak. Dan the last one adalah of course ekspresi perasaan. So everything is okay means kita rasa tenang, calm. Everybody wants a calm life. Peace, ni aman, peaceful, and then sejahtera, well-being. Understand? Perasaan yang kita ada bila everything is okay. Semua orang boleh gunakan sumber dan penyebaran maklumat dengan betul. Dan inilah perasaan dia. Boleh opposite kalau you salah gunakan. So sedih, marah, all that will come. Boleh dapat Okay, done. Okay, now sudah habis benda ni. So we go for soalan dia. Soalan cepat habis tau, sebab ada sikit saja soalan dia bahagian A. Nampak tu? I think by 11:30 macam tu sudah habis. Okay, tengok soalan dia. Simple soalan saja. Ada beberapa bentuk soalan belum lagi keluar dalam SPM. Belum ada. Tapi itu soalan bentuk moral tapi belum keluar bentuk macam itu. Okay, the first soalan. Lihat poster dan jawab soalan di bawah. Okay, jangan terjebak sebar berita palsu. So, polis buka ni semua. Okay, whatever it is lah. Okay, nyatakan dua nilai universal yang patut diamalkan oleh warga net. Dia ada warga net satu tau istilah dia. Dan ada juga kita panggil dia sometimes netizen. Nampak? Boleh orang yang guna internet semua. So kita panggil sometimes netizen. Nampak tu? Sekarang famous noh. Sebab masyarakat sekarang apa-apa ada dia meletup dalam internet. Understand? Nampak tu netizen. So nilai universal yang patut diamalkan oleh warga net dalam menangani isu penyebaran berita palsu adalah, of course kita tambah berita palsu, so nilai kejujuran. Okay, nilai kejujuran, dan kita kena hormat lah. Jangan pergi malukan orang lain semua di sana. Okay, so nilai hormat. Setiap kali tulis nilai, tapi soalan nilai belum keluar dalam struktur lagi tau. Setakat ni belum ada soalan. Nampak tu? So dia mungkin akan muncul. And then soalan macam ini pun belum tanya lagi. Iaitu namakan dua pihak yang bertanggungjawab dalam menangani masalah di atas. So yang ni kamu tahulah, kamu ada satu kementerian dan dalam kementerian itu ada satu suruhanjaya kecilnya. So kamu boleh ingat kementerian pun boleh, atau suruhanjaya kecil dia kamu boleh ingat. Dan another one adalah general. Jangan tulis sini pihak berkuasa. Nampak? You must keep specific sebab dia Roman 1, Roman 2. Nampak? So kamu boleh tulis singkatan, tak salah. So let's say kalau kamu tulis PDRM, terpaksa terimalah. PDRM adalah polis. You letak polis pun sudah cukup tau. Okey, PDRM penuh adalah polis di Raja Malaysia. Nampak? Polis di Raja Malaysia. Tapi you tulis mana-mana satu. PDRM pun boleh tulis, polis pun boleh tulis. Boleh? Nampak tu? Okey, next kita ada lagi satu pihak yang famous. PH ini semua mesti ada dalam buku teks punya, confirm ada punya. So SKMM. So apa itu dia SKMM? Dalam bahasa Inggeris pun kalau kamu MC siapa tu, kamu boleh guna, okey. So kita panggil dia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
Okay, okay, nampak. Then after that, ni kesan of course lah, buku teks lah. Kesan terhadap diri masyarakat semua. Nampak tu. Terhadap diri, kamu tahulah. 2 markah. Tak payah tulis panjang-panjang semua, understand? Nampak tu. Okay. You can even write very simple. So kamu boleh kata image diri terjejas. Jangan pula tulis nanti reputasi terjejas, lebih kurang sama saja maksud dia. Understand? Lepas tu tulislah benda lain, keselamatan, nama baik terjejaslah, maruah diri terjejaslah, semuanya benda yang sama, lebih kurang comes under same category. So keselamatan diri terancam. Tulis terjejas pun boleh. 2 point, 2 kesan bagi setiap pihak. Bagi sajalah 2. Dan masyarakat. Okey, masyarakat itu kamu tahulah. Masyarakat tadi kita belajar terpengaruh. Benda-benda yang tak betul lah, negatif semua. So dia terpengaruh dengan budaya negatif. Nampak? Okay, then berita perkauman and all that. So dia akan menggugat perpaduan dan ketenteraman. Awam. Nampak? Okey, negara kamu boleh gunakan, image pun boleh. So dia menjejaskan image dan reputasi negara. Keselamatan diri pun boleh, dalam negara pun kamu boleh kata keselamatan negara terancam. Nampak? So sini negara ini dikata risiko keselamatan dan kebocoran maklumat sulit kan. So you kata keselamatan negara terancam pun kita terima. Sebab dia ada lebih kurang dekat-dekat dengan apa yang ada dalam buku teks akan diterima. Boleh Okay. So very simple saja soalan saya bagi. So next class kita akan masuk bahagian essay dia lah. Bahagian B dan bahagian C kamu. Okay. Okay. So finish today's class. Stop recording first.